Salam sejahtera kepada Puan Zaiti dan rakan sekalian. Hari ini saya akan membincangkan tajuk yang berkenaan dengan ilmu Islamisasi. Konsep Islamisasi ilmu moden mula dari premis utama tetapi tidak mirror. Falsafawan Muhammad Noor telah menerangkan bahawa ilmu adalah sebagai sesuatu yang tidak bebas nilai dan fenomena di Islamisasi telah timbul dalam zaman tersebut. Selain itu, ilmu Islam berasal daripada Yunani dan India yang telah diislamkan. Seterusnya, definisi Islamisasi mempunyai perkataan persamaan seperti desekularisasi dan holistik dan sebagainya. Dan Ismail Al-Faruqi menunjukkan pengaturan untuk memperkayakan wawasan Islam. Dan seterusnya, saya akan masuk ke dalam topik sejarah perkembangan ilmu Islamisasi. Abu Sulaiman 1997 telah menerangkan krisis pemikiran yang tidak ketuan dan teruk. Selain itu, falsafah Anis telah menerangkan perubahan umat Islam menurutkan prinsip tauhid yang mengandung ilmu. Al-Kindi, Al-Fabi dan Al-Ghazali turut telah mengeluarkan karya yang membebaskan daripada asinan. Syed Asad sebagai falsafah Islam telah menunjukkan percampuran tamadun Barat dan Islam di dalam ilmu tersebut, dan ahli falsafah Siddiq 1998 adalah orang pertama dalam gagasan Islamisasi ilmu dan tajuk ini. Saya akan sambung membincangkan mengenai pendekatan Ismail Al-Faruqi dalam pembinaan semula ilmu. Beliau memegang dua konsep iaitu fiqh dan salafi. Isu yang mengenai dualisme telah ditangani iaitu melalui ilmu moden dan juga ilmu Islam. 12 langkah yang dibincangkan antaranya antologi dan juga analisis. Sekarang kita akan membincangkan mengenai pendekatan Taha Jaber Al-Alwani. Pendekatan Islamisasi yang digunakan melalui wahyu dan juga undang-undang alam. Wahyu ini merupakan Al-Quran dan terdapat 6 pembincangan yang bermula dengan menekuni paradigma Islam hingga berinteraksi dengan warisan intelektual Barat. Pendekatan IFIAS bermaksud International Federation of Institute of Advanced Study. IFIAS terbagi pada 4 iaitu Tauhid, Khalifah, Ibadah dan Ilmu Pengetahuan. Ilmu Pengetahuan terbagi pada 2 iaitu nilai-nilai positif dan nilai-nilai negatif. Seterusnya ialah Tauhid. Tauhid ialah ilmu yang berdasar dalam Islam berkenaan dengan keyakinan dan kedudukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid terbagi pada 3 iaitu Tauhid Rububiyah, Tauhid Mulukiyah dan Tauhid yang abadi. Seterusnya ialah Khalifah. Khalifah ialah seorang wakil yang mengambil alih atau mewarisi daripada seseorang atau sesuatu umat. Khalifah juga merujuk kepada pengganti atau pemimpin negara Islam selepas kewafatan Rasulullah SAW. Khalifah juga merujuk kepada hamba Allah yang duduk di bumi. Ibadah ialah amalan yang khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan merendahkan diri dan tetap hati kepadanya. Setiap amalan yang dilakukan mestilah niat betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah terbagi pada 2 iaitu ibadah fardu daripada sunat. Nilai-nilai positif terbagi kepada 3 iaitu halal, adil dan istislah. Halal merupakan sesuatu yang diberikan dan mendapatkan pahala apabila seseorang itu melakukannya. Adil bermaksud maha adil. Istislah merupakan kepentingan awam. Seterusnya, nilai-nilai negatif terbagi kepada 3 juga iaitu haram, zulum dan diah. Haram merupakan sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Zulum bermaksud kezaliman dan dia bermaksud pembaziran. Pendekatan akademik Sains Islam Malaysia Asasi. Asasi merupakan gabungan para ilmuwan di Malaysia untuk menghidupkan tradisi keilmuan yang berdasarkan ajaran Al-Quran. Tradisi keilmuan yang dikembangkan Asasi bergerak di atas prinsip bahawa Islam tidak dipisah daripada prinsip-prinsip Islam. Terusnya, Al-Quran juga merupakan sumber inspirasi dan petunjuk dalam kegiatan-kegiatan keilmuan di dalam Asasi. Kritikan terhadap gagasan Islamisasi ilmu moden. Kelompok pertama adalah kelompok yang mengkritik gagasan Islamisasi ilmu sekaligus menolak gagasan tersebut secara keseluruhan seperti Fazlur Rahman, Muhsin Madi, Abdul Samad, Hoodboy, Abdul Karim Suraj, Basam Tibi dan Usef Fatuddin. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang mengkritik aspek-aspek tertentu dalam gagasan Islamisasi ilmu dan tidak menolak gagasan tersebut secara keseluruhan seperti Ziauddin Sardar dan Said Hussein Nars. Pendokong gagasan Islamisasi
Islamisasi ilmu moden, pendokong gagasan Islamisasi ilmu menolak hujah yang dikemukakan oleh penentang gagasan. Pengkritik-pengkritik gagasan Islamisasi ilmu memperbaiki dan memajukan gagasan tersebut adalah pendokong gagasan yang aktif. Pendokong gagasan aktif terdiri daripada pelbagai aliran bersepakat bahawa ilmu sains moden bersifat Eurocentrik, mengalami proses pensekularan dan memerlukan proses pemurnian semula. Berselisih pendapat tentang metodologi pelaksanaannya, sama ada hanya melibatkan ilmu sains moden atau turut melibatkan ilmu warisan Islam. Berpandangan bahawa ilmu warisan Islam perlu dilihat semula tetapi dari perspektif tajdid dengan maksud memperbaharui kefahaman untuk membina konsep dan epistemologi. Golongan yang menolak gagasan tersebut terbahagi kepada dua pihak, iaitu golongan pertama dan golongan kedua. Bagi golongan pertama, mereka menolak kerana mereka menganggap ilmu itu tidak bermasalah dan pendekatan tersebut tidak diperlukan dan membuang masa. Seterusnya, mereka juga berpendapat bahawa ilmu pengetahuan bersifat natural atau bebas nilai. Bagi golongan kedua pula ialah terdapat dalam kalangan ilmuwan yang menolak gagasan tersebut kerana tidak bersetuju dengan cara pendekatan tersebut. Mereka mengiktiraf bahawa ilmu moden bersifat Eurocentrik dan tidak membawa seseorang untuk mengenal Tuhan. Seterusnya, mereka juga berpandangan bahawa pendekatan yang lebih tepat ialah dengan menggali semula asas-asas ilmu tersebut dari sumber wahyu dan bukannya mengambil ilmu dari barat dan kemudian mengislamkannya. Abdul Rahman Akbar telah memberikan 3 alternatif berikut. Yang pertama, berusaha mendekatkan diri dengan warisan ilmu-ilmu Islam, iaitu seperti turat Islam, khususnya dalam bidang pengkhususan yang diceburi. Okey, seterusnya yang kedua ialah berusaha melakukan sendiri proses islamisasi tersebut jika islamisasi belum lagi dilakukan kajian oleh orang lain. Yang terakhir iaitu berusaha keluar dari kancah ilmu yang syubhah ini, kekal dalam atau mengembangkannya tidak akan membantu umat Islam memperbetulkan sistem pendidikan umat Islam yang telah rosak. Kesimpulannya, gagasan islamisasi ilmu menuntut umat Islam menggunakan sepenuhnya potensi pemikiran Islam kritis dan kreatif untuk mencari penyelesaian terbaik kepada apa yang telah dibangun dan dikembangkan oleh pihak barat. Sekian, terima kasih.